Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Keputusan untuk menggubal Akta Kebebasan Makluman FOI mencerminkan keterusan kerajaan perpaduan dalam memastikan rakyat mempunyai hak untuk mengakses maklumat daripada pihak kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azlan Osman Said menegaskan bahawa matlamat utama kerajaan ialah memberikan akses yang lebih terbuka dan telus kepada maklumat sahih sekaligus membolehkan rakyat turut serta dalam proses pembentukan dasar negara. Beliau berkata Jabatan Perdana Menteri telah melaksanakan sesi libat urus secara menyeluruh di seluruh negara dengan penyertaan lebih 1,100 pekerja peserta termasuk wakil pertubuhan masyarakat, sivil, badan bukan kerajaan, peguam dan ahli akademik. Sesi libat urus ini turut melibatkan panel pakar dari luar negara seperti Australia, Kanada, Afrika Selatan yang berkongsi pengalaman mereka dalam melaksanakan perundangan FOI. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan bahawa mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional telah bersetuju secara prinsip dengan penggubalan FOI dan Akta Rahsia Rasmi 1972 juga akan dipindah sewajarnya. Langkah ini diambil bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam dan menggalakkan pelibatan rakyat dalam proses pembentukan dasar negara. Ketua Perangan UMNO bahagian Segambut Muiz Nasruddin menyeru para pemimpin dan perwakilan Perhimpunan Agung UMNO 2024 untuk mengambil pelajaran daripada persidangan tersebut dengan memberi tumpuan kepada aspirasi rakyat. Beliau menyatakan keyakinan bahawa UMNO akan terus memainkan peranan utama dalam membentuk masa depan negara dengan menekankan keperluan untuk memperbaharui pendekatan parti melalui inovasi dan penggunaan teknologi terkini termasuk kecerdasan buatan AI. Muiz turut mengingatkan para pemimpin UMNO agar sentiasa bersedia untuk merubah mengikut arus masa dan berusaha mendapatkan semua sokongan rakyat terutamanya yang berbangsa Melayu. Beliau berkata pentingnya memperbaharui komitmen kepada rakyat dan memastikan setiap langkah yang diambil mencerminkan keinginan dan keperluan mereka. Beliau turut menyeru kepimpinan dan akar umbi untuk tidak berhenti berjuang bagi memastikan UMNO kembali menjadi kuasa penggerak utama dalam politik Malaysia dan mencapai kejayaan yang lebih besar di masa hadapan. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai pengendalian isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi Datuk Seri Azlan Osman Said mengumumkan bahawa keputusan ini dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Laporan tersebut telah dibentangkan oleh pengurusi RCI Tun Mat Raus Sharif yang juga bekas Ketua Hakim Negara. Azalnya menyatakan bahawa Jemaah Menteri prihatin dengan isu kedaulatan negara dan telah memutuskan untuk membentangkan laporan ini di Parlimen serta membahaskan syur-syur yang dikemukakan. Sebelum ini, pada 12 Ogos lalu, Tun Mat Raus telah mempersembahkan laporan lengkap RCI kepada Yang Agung Sultan Ibrahim di Istana Negara. Untuk rekod, RCI ini ditubuhkan pada 1 Februari tahun ini selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119 setelah mendapat perkenan Sultan Ibrahim. RCI ini bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian dan penambahbaikan dalam isu kedaulatan negara tanpa mencari kesalahan mana-mana pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeram Padang Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir menyeru masyarakat pelbagai bangsa untuk menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang menjelang sambutan kemerdekaan negara pada 31 Ogos ini. Beliau menekankan pentingnya menghayati sejarah dan perjuangan kemerdekaan terutama dalam memahami usaha pemimpin terdahulu yang dipelopori oleh UMNO dalam mencapai kemerdekaan. Melalui program Jiwa Komuniti Madani yang dilaksanakan baru-baru ini, perarakan pelai sekolah simbolik penyerahan jalur gemilang diadakan untuk mencirikan kawasan Jeram Padang dan memupuk perpaduan dalam masyarakat. Muhammad Zaidi menegaskan bahawa acara seperti ini bukan sahaja mengukuhkan semangat cinta ke tanah air tetapi juga menyatukan pelbagai lapisan masyarakat. Beliau turut menyatakan bahawa usaha kepimpinan UMNO di akar umbi adalah sejajar dengan arahan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam mengembalikan parti ke kedudukan ekonomi dan katanya UMNO akan terus bekerja untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan menyokong kerjasama dalam kerajaan perpaduan bagi membina negara yang stabil dan makmur. Setiausaha Kerja UMNO Siswa Ainul Husaini Mat Yatim mengkritik
tindakan sekumpulan pelajar yang menggelar diri mereka Mahasiswa United kerana mempertahankan Presiden PBBM Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menyatakan bahawa usaha tersebut sia-sia kerana mencipta suasana huru-hara, terutama berkaitan dengan tuduhan Muhyiddin yang dikatakan memfitnah Yang Tuan Agong ke-16. Ainul menegaskan bahawa isu ini serius dalam konteks undang-undang dan pihak yang terlibat boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau menyentuh sejarah politik Muhyiddin yang sering mengkritik keputusan Yang Tuan Agong semasa memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, termasuk dalam isu pisaan darurat pada tahun 2021. Menurut Ainul, kritikan terhadap institusi diraja adalah satu tindakan yang mempertikaikan kesuatu kuasa dan menunjukkan sikap biadab. Beliau menegaskan bahawa UMNO siswa mendesak agar Muhyiddin didakwa kerana tindakannya yang dianggap menghina Raja Melayu yang menjadi simbol kedaulatan negara. UMNO Online ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-67 yang bertemakan Jiwa Merdeka. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Zahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.